Hai, apa kabar? Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Ulas, jangan tak ulas, ulas sampai semua orang tahu. Baik, malam ini aku nak dedahkan satu perkara yang luar biasa. Pertama, ini kata-kata daripada seorang pemimpin UMNO sendiri. Beliau mendedahkan UMNO dah sesat dan perlu ke pangkal jalan. Wah, apa cerita ini bosku? Cerita yang kedua, pemimpin UMNO ini mengatakan bahwa ramai tak berkenan kepada segelintir pemimpin UMNO. Nak tahu siapa yang kata ini semua? Anda pasti dapat menekannya. Siapa lagi kalau bukan bakal Perdana Menteri baru Barisan Nasional yang mungkin akan kalah atau dicantas oleh ahli UMNO sendiri gara-gara pengakuan beliau secara terbuka mahu jadi Perdana Menteri dan mahu menjadi Presiden UMNO satu masa akan datang, kata beliau. Siapa orangnya? Siapa lagi kalau bukan Khairi Jamaluddin. Hari ini Khairi kata UMNO dah sesat dan perlu kembali ke pangkal jalan. Beraninya Khairi Jamaluddin. Dia tak takut ke? Dia tak takut ke? Nanti dia pula dipecat. Itu bahayanya. Dan yang pastinya Khairi sebenarnya sudah pun dimasukkan ke dalam gua singa apabila beliau dihantar ke satu kawasan pilihan raya yang hampir mustahil beliau akan menang, yaitu di mana lagi kalau bukan di kawasan Sungai Buloh. Saudara-saudara, Khairi Jamaluddin dengan beraninya meneruskan kritikan pedas terhadap pemimpin atasan parti apabila beliau mendakwa UMNO kini sudah sesat dan perlu kembali ke pangkal jalan. Apa yang sesatnya? Jom kita lihat. Calon Parlimen Sungai Buloh itu sebelum ini lantang terhadap Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu sudah menyimpang dari perjuangan dan pembaharuan segera perlu diambil bagi memulihkan parti. Ini kita cakap yang benar. Janganlah berselindung lagi. Orang Melayu sentiasa ada perasaan sentimental terhadap UMNO. Cuma UMNO ni dah sesat dan perlu kembali ke pangkal jalan dan perlu diperbetul semula, kata Khairi Jamaluddin. Saya nak menang PRU 15 untuk memastikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, kata Khairi Jamaluddin lagi. Selepas itu kita bersihkan semula UMNO serta bawa balik keyakinan rakyat, kata Khairi Jamaluddin. Saya ini reformis dalam UMNO dan tak boleh kunci mulut saya. Sebab itulah saya dihantar ke Sungai Buloh, kata Khairi. Wow, ini pengakuan yang paling kita tunggu daripada Khairi Jamaluddin. Hebat dia. Kalau tiada sesiapa berani ke tengah sampai bila-bilalah tak akan berubah, kata Khairi Jamaluddin. Sebab itulah pertaruhan saya kali ini bukan semata-mata untuk Sungai Buloh sahaja, tetapi untuk masa depan negara, UMNO dan Barisan Nasional. Kalau saya menang, kata Khairi, insya Allah kita boleh melihat perubahan besar. Bermula dari Sungai Buloh dan berakhir ke Putrajaya, katanya. Menteri Kesehatan itu juga berkata demikian ketika berucap pada Majlis Silaturahim bersama Pertubuhan Amal Kebajikan Agama dan Masyarakat Berakam di Kelab Rahman Putra malam tadi. Untuk rekod, Khairi sebelum ini dilihat agak lantang terhadap Zahid Hamidi. Ia selepas pendedahannya sebelum ini yang hanya diberikan kerusi Parlimen Sungai Buloh pada saat akhir selepas terpaksa memberi laluan kepada Datuk Seri Muhammad Hassan di Rembau, kerusinya yang disandang selama 3 penggal. Bagaimanapun, Khairi juga meminta media supaya tidak melaga-lagakan beliau dengan Zahid. Media janganlah pula lagakan saya dengan Presiden Ahmad Zahid Hamidi, tapi ini kenyataan dan realitinya, kata Khairi lagi. Saya dan rakan lain mahu kembalikan UMNO sebagai wadah Melayu yang mulia, bersih, berubah dan memiliki pemimpin bagus dan mampu diberi kepercayaan seperti suatu ketika dahulu, kata Khairi lagi. Wah, ini memang yang kita tunggu-tunggu. Pengakuan daripada pemimpin UMNO sendiri. Beliau kata dengan begitu beraninya, Khairi kata UMNO dah sesat dan perlu kembali ke pangkal jalan.
Apa komen kamu tentang pendedahan dan pengakuan Khairi ini? Beliau juga kata bahwa beliau akan memastikan UMNO akan berubah. UMNO perlu diubah. Kata Khairi lagi, beliau mahu supaya berlaku pembersihan di dalam UMNO. Beliau kata selepas kita menang, kita bersihkan semula UMNO untuk mengembalikan keyakinan rakyat. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, bongkar. Jangan tak bongkar, bongkar sampai semua orang tahu. Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Ulas, jangan tak ulas, ulas, jangan malu-malu, ulas sampai semua orang tahu. Oke, hari ini kita nak cerita satu lagi perkara yang memang panas dan panas. Nak sentuh pun panas, nak cakap pun panas. Aduh, aku harap orang-orang yang mendengarnya ini tetap tentram, tenang di posisi. Hari ini, Muhyiddin dedah lagi membidas Zahid Hamidi dengan mengatakan, takkan nak pilih bekas banduan kluster mahkamah jadi Perdana Menteri. Itu kata Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, Muhyiddin Yassin berkata, cadangan menamakannya sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional bukan bermimpi di siang hari seperti dakwaan Zahid Hamidi. Sebaliknya, ia diputuskan parti dalam gabungan itu. Wow, sekarang ini bersaing-saing pula nak jadi Perdana Menteri. Belum tahu siapa yang menang, belum tahu siapa yang kalah. Sudah banyak yang nak jadi Perdana Menteri. Khairi Jamaluddin yang jadi Perdana Menteri pula bakal macam seakan-akan ditolak pula oleh kepimpinan UMNO sendiri. Ada yang sudah mula menegur KJ. Kata mereka, beri dulu fokus kepada pilihan rakyat. Jangan dulu nak bercakap tentang Perdana Menteri. Okeylah? Baiklah. Pengerusi Perikatan Nasional berkata, ketetapan dibuat gabungan itu supaya rakyat jelas menyokong calon Perdana Menteri daripada parti mana pada PRU 15. Sama ada mereka memilih yang mencalonkan banduan, terpalit kes rasuah atau parti yang bersih bagi menerajui kerajaan, kata Muhyiddin Yassin. Tak mimpi siang, tak mimpi malam, tetapi kita realistik. Bukan omong kosong. Ada asas dan ini keputusan dibuat pimpinan Perikatan Nasional untuk menamakan siapa bakal Perdana Menteri, kata Muhyiddin Yassin. Ini nak bentuk kerajaan, rakyat nak tahu. Kalau bakal Perdana Menteri terdiri daripada kluster mahkamah, adakah rakyat nak bekas banduan atau dia fikir abah bagus? Ini bukan soal mimpi siang hari. Ini siang-siang waktu PRU. Rakyat nak tahu, jelas, telus, jangan menyorok di belakang. Katanya ketika ditemui selepas menghadiri sesi ramah mesra bersama penduduk di Parit Raja. Muhyiddin turut menyindir pemimpin parti tertentu yang secara diam mahu bersekongkol untuk bekerjasama, termasuk menamakan calon Perdana Menteri daripada individu parti lain. Dia kata nak jadi kerajaan, tetapi lepas itu nak sekongkol dengan pihak lain. Nak menamakan orang lain jadi Perdana Menteri, dia tak jadi Perdana Menteri. Jangan bermain dengan kebijaksanaan orang. Kita kena jelas, bersifat telus kerana ini soal masa depan negara, kata Muhyiddin. Semalam, Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, Perikatan Nasional bermimpi siang hari jika mengharapkan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri kali kedua seperti bosnya sewaktu dalam PH, yaitu Dr. Mahathir Mohamad. Sindiran itu dilontarkan Zahid ketika mengulas kegagalan PN mentadbir negara selama 17 bulan di bawah kepimpinan Muhyiddin. Dalam perkembangan lain, Muhyiddin berkata, sokongan kepada Perikatan Nasional meningkat, termasuk daripada kalangan Melayu dan bukan Melayu selepas gabungan itu melancarkan manifesto mereka. Namun kita tidak boleh terlalu selesa. Tetapi data menunjukkan sudah ada peningkatan agak memberangsangkan. Kita akan teruskan usaha, jelaskan apa pertawaran
kita buat untuk negara. Apa pengalaman saya khususnya menguruskan negara ketika zaman susah yang berkaitan COVID-19, pemulihan ekonomi, kata Muhyiddin lagi. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda meninggalkan komen Anda untuk ulasan, untuk isu kali ini, yaitu takkan nak pilih bekas banduan kelas mahkamah jadi Perdana Menteri, kata Muhyiddin membidas Zahid. Sebelum kita berpisah, aku nak Anda coba komen, pilih siapa sebenarnya yang layak menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Adakah calon daripada Perikatan Nasional, ataupun Barisan Nasional, ataupun Pakatan Harapan? Kerana yang jelas sekarang ini, yang langsung tidak ada persoalan menjadi Perdana Menteri, hanya ada dua, yaitu Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Manakala di Barisan Nasional tidak berapa jelas, walaupun telah dinyatakan, telah dijanjikan bahwa Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU15 kalau Barisan Nasional ditakdirkan menang. Tetapi banyak sekali rumor, spekulasi di luar sana yang mengatakan bahwa Zahid mungkin akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU15 ini. Ada juga yang mengatakan, walaupun dinafikan oleh Tokmat, berkali-kali dinafikan dan berkali-kali dinafikan, mengatakan bahwa satu undi untuk BN, satu undi untuk menjadikan Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Mungkin itu benar ataupun tidak, tapi telah dinafikan oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Jadi sekarang ini, siapakah pilihan Perdana Menteri yang Anda rasa sesuai untuk Malaysia? Adakah daripada Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, ataupun daripada Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, atau dari Barisan Nasional Ismail Sabri Yaakob? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.